اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat yang dihormati, insyaallah dalam sedikit masa lagi kita akan berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang banyak kelebihan. Dalam bulan Ramadan, umat Islam menjalani ibadah puasa yang difardukan ke atas mereka. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, tafsirnya, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Rahasia puasa itu sangat jelas, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Takwa ialah takut daripada melakukan maksiat. Oleh yang demikian, orang yang berpuasa yang ingin agar ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia meninggalkan maksiat, memelihara dirinya daripada segala perkara yang boleh membatalkan dan mencacatkan ibadah puasa yang dikerjakannya. Manakala untuk mencapai kesempurnaan ibadah puasa, dia hendaklah menjaga adab-adab berpuasa dan tidak pula mengabaikan perkara-perkara sunat. Sekiranya orang yang berpuasa itu tidak dapat menjaga dan memelihara dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang dibenci dan dilarang oleh syarak, sungguh pun puasa yang dikerjakan itu hukumnya adalah sah, selama mana dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Namun, apa yang dikhawatiri, dia belum tentu memperolehi apa-apa ganjaran daripada ibadah puasa yang dikerjakannya itu. Sebagaimana hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, maksudnya, berapa banyak orang berpuasa tidak mendapat apa-apa daripada puasanya, melainkan lapar dan dahaga, yakni tidak mendapat pahala. Oleh yang demikian, untuk mencapai kesempurnaan ibadah puasa, adab-adab yang perlu dijaga ketika berpuasa antaranya ialah menutup pandangan daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh syarak dan yang boleh melalaikan hati daripada mengingati Allah Ta'ala. Menutup telinga daripada mendengar perkara-perkara yang diharamkan, menjaga lidah daripada mengeluarkan kata-kata yang tidak berfaedah seperti berbual-bual kosong. Perkara yang lebih lagi dituntut ialah menjaga lidah daripada mengeluarkan kata-kata yang diharamkan, seperti mengumpat, berdusta, memfitnah, berbantah-bantah kerana perkelahian, bersumpah bohong, dan sebagainya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, maksudnya, puasa itu bukan sekadar menahan diri daripada makan dan minum. Akan tetapi, puasa yang sungguh-sungguh itu ialah menahan diri daripada kata-kata yang sia-sia dan kata-kata yang keji. Adab berpuasa yang seterusnya ialah memelihara seluruh anggota badan yang lain seperti kaki, tangan dan sebagainya daripada melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah dan yang diharamkan. Termasuk dalam adab berpuasa, tidak berlebih-lebihan dalam menyediakan juadah untuk berbuka puasa, apalagi jika sampai berlaku pembaziran. Pembaziran itu hukumnya haram dan orang-orang yang membazir itu pula adalah saudara syaitan. Demikian juga tidak berlebih-lebihan ketika menikmati juadah berbuka puasa, kerana makan berlebihan boleh menyebabkan seseorang itu lalai dan malas untuk mengerjakan sembahyang dan ibadah-ibadah yang lain. Bahkan, Islam telah menggariskan panduan mengenai perkara ini. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 31,
Tafsirnya, dan makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya dia, yakni Allah Ta'ala, tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Di samping itu, adab yang perlu ada pada diri orang yang berpuasa itu ialah wujudnya perasaan takut, sama ada ibadah puasanya itu akan diterima atau tidak. Jika puasanya itu diterima, maka dia adalah orang yang hampir kepada Allah. Dan jika sebaliknya, maka dia akan menjadi orang yang rugi. Muslimin dan muslimat yang dihormati. Seterusnya, orang yang berpuasa itu juga dianjurkan dan dituntut untuk melakukan perkara-perkara sunat. Antaranya ialah melewatkan bersahur. Waktu bersahur itu bermula sebaik sahaja masuk waktu pertengahan malam dan berlarutan sehingga terbit fajar. Sunat bagi orang yang hendak berpuasa bersahur dengan sesuatu makanan walaupun sedikit, walau dengan sebiji kurma ataupun seteguk air. Kerana bersahur itu mengandungi keberkatan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, maksudnya, bersahurlah kamu, kerana sesungguhnya dalam sahur itu terdapat keberkatan. Dan sunat bagi orang yang hendak berpuasa melewatkan bersahur sehingga tiba waktu fajar, kira-kira pada kadar membaca 50 atau 60 ayat Al-Quran sebelum terbit fajar. Dalam sebuah hadis daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, maksudnya, sentiasa umatku dalam kebaikan selama mana mereka menyegerakan berbuka puasa dan melewatkan bersahur. Dalam hadis ini juga terdapat satu lagi perkara yang disunatkan bagi orang yang berpuasa, iaitu menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa merupakan sunnah Rasulullah SAW. Maka apabila masuk waktu berbuka, sunat bagi orang yang berpuasa itu menyegerakan berbuka puasa terlebih dahulu sebelum dia mengerjakan sembahyang maghrib. Kemudian, apabila telah selesai mengerjakan sembahyang maghrib, barulah menikmati juadah yang lain pula. Beginilah cara Nabi SAW berbuka puasa. Sebagaimana dalam satu riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata yang maksudnya adalah Nabi SAW berbuka puasa sebelum baginda menunaikan sembahyang maghrib dengan beberapa biji kurma basah. Jika tidak ada kurma basah, maka baginda berbuka dengan beberapa biji kurma kering. Dan jika tidak ada kurma kering, maka baginda meneguk beberapa teguk air. Seterusnya, sunat bagi orang yang berpuasa untuk membanyakkan zikir dan doa di sepanjang hari dia menjalani ibadah puasa, terutama sekali pada ketika waktu berbuka puasa. Kerana doa orang yang berpuasa ketika dia berbuka adalah sangat mustajab dan tidak ditolak. Dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka itu adalah waktu doa yang tidak akan ditolak. Menyentuh mengenai bacaan doa waktu berbuka puasa, di antara doa yang sunat dibaca setelah berbuka puasa ialah Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Artinya, ya Allah, keranamu aku berpuasa dan di atas rezekimu aku berbuka. Dan setelah selesai membaca doa itu tadi, elok ditambah dengan doa berikut. Wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Dhahaba az-zama'u wa batallatil uruq. Wa thabatal ajru insyaallahu ta'ala. Ya wasi'al fadl, ighfirli. Alhamdulillahilladzi hadani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Artinya, kepadamu aku beriman dan kepadamu sahajalah aku berserah diri. Haus telah hilang, urat-urat telah basah, dan semoga tetap memperolehi ganjaran insya-Allah. Wahai Tuhan yang maha luas kelebihannya, ampunilah aku
Segala puji-pujian bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepadaku, maka aku dapat berpuasa, dan telah memberi rezeki kepadaku, maka aku dapat berbuka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati, mudah-mudahan dengan penjelasan ini akan meningkatkan lagi pengetahuan kita mengenai ibadah puasa, dan semoga dengannya ibadah puasa yang dikerjakan mencapai kesempurnaan, diterima Allah Ta'ala dan diberi ganjaran berlipat ganda. Saya akhiri dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على